A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia, kepada keluarga Malaysia. Jadi alhamdulillah kita bersiaran lagi dalam FB Live. So insyaAllah kita akan buat lebih kerap dengan tajuk-tajuk dan juga perbincangan yang lebih mantap. Okey, jadi hari ini kita sangat istimewa sebab kita ada dua orang tetamu. Jadi saya akan terangkan tentang program ni. Program FB Live ni kita buat adalah bertujuan untuk berkongsi kepada 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang berjaya. Yang kedua, golongan orang yang pernah berjaya. Yang ketiga, golongan orang yang sedang berjaya. Dan yang keempat, golongan yang nak berjaya. Jadi golongan yang tak nak berjaya tak sesuai dalam FB Live ni dan tak sesuai dalam circle ni. Jadi dia orang-orang yang kental, yang kuat, langgar dinding boleh bangun balik, jatuh terpelusuk boleh bangun balik. Inilah orang-orang yang kita akan panggil dan kita akan berkongsi tentang benda-benda ni. Jadi kita ada dua orang yang sangat hebat hari ni, sementara kita tunggu yang lain. So mungkin yang lain boleh hello ke, assalamualaikum ke, hadir ke apa ke. So dengar tak suara saya ni? Kita test suara Cik Zam. Kita test. Test sikit, hello ke? Baik, Cik Aziz, terima kasih. Alright, dengar. Cun. Okey, jangan perkenalkan diri dulu sebentar lagi. Dan Cik Azlan Mak Desa, mungkin boleh bersuara sikit ke apa? Ya, Tuan. Clear? Oh, clear. Okey, semua boleh dengar. Dengar ni adalah dalam bahasa Malaysia yang sebenar adalah dengar di NGR. Okey, jadi bagi yang dah masuk mungkin boleh say hello ke. Assalamualaikum. Kita ada dua tetamu yang istimewa iaitu Tuan Muhammad Nizam atau nama terkenal dia, nama international beliau adalah Zam Aragon. Saya ulang, Zam Aragon. Dan yang kedua kita ada Cik Azlan Mak Desa. Jawatan ke apa benda nanti dia perkenalkan diri. Cuma nama glamour dia di dunia ni nanti dia terangkan sendirilah. Alright, jadi kita ada yang dah masuk ni. So alhamdulillah. So kita sambil tunggu rakan-rakan yang lain. So bagi yang dah masuk mungkin boleh tulis komen dan tulis like, share dan ajak ramai kawan-kawan. Ramai kawan-kawan untuk kita kongsi. Sebab apa tajuk hari ni dia sebenarnya adalah rentetan daripada STK, Sepak Terjang Kehidupan. Dan apa yang kita laungkan hari ini, ledakkan hari ini adalah apa hang mau. Apa hang mau? So kalau dalam bahasa Malaysia yang betul adalah apa anda mahu. Gitulah. Apa anda mahu. Kalau bahasa di setengah-tengah tempat dia pakai apa kau nak. Gitulah lebih kurang. Jadi ini cerita yang sangat menarik. Sebenarnya cerita ni sebulan pun tak habis ni kalau kita nak cerita ni. Alright. Jadi tanpa melengahkan masa mungkin kita bermula daripada Cik Zam Aragon. Mungkin Cik Zam Aragon boleh perkenalkan diri ni. You ni sebenarnya siapa? Silakan. Baik, terima kasih Cik Aziz. Sama-sama. Kenalkan diri saya Muhammad Nizam bin Abdul Hamid. Okey, saya dalam kontak beliau lah. Saya timbalan pengurusi gerakan beliau 4B Negeri Kedah. Juga merangkap Majlis Kerja Tertinggi 4B Malaysia. Okey, itu saya lah. Gelaran Zam Aragon ni adalah mainan-mainan Facebook. Ada semata-mata untuk media sosial saja. Itulah kalau daripada saya yang tu. Saya Muhammad Nizam bin Abdul Hamid. Bukan nama IC Zam Aragon ni bukan nama IC bukan. Dia ada nama glamour dia orang, nama di dunia lain lah, di dunia alam maya. Tapi Cik Zam ni dia bukan ada di FB tapi saya dah jumpa dia betul. Maknanya dia betul. Dia ada orang dia. Setengahnya kat FB ni dia tak ada orang. Dia ada benda je. Kadang-kadang orang tu pun dah meninggal dunia tapi dia masih ada FB dia lagi. Dan kadang-kadang ada orang lain guna FB orang lain. Ini benda yang sangat berlaku di dunia kita. Jadi terima kasih Cik Zam kerana bersama kita. Mungkin Cik Azlan Mak Desa ni bukan calang-calang orang dia. Muda, bergaya dan juga mempunyai personality yang sangat baik. Silakan Cik Azlan. Terima kasih Tuan Aziz Basiran. Kali pertama berjumpa, kali pertama dengar suara dengar nama tuan ni. Saya Muhammad Azlan bin Mak Desa selaku timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Kedah. Itu di dalam belia lah. Di dalam politik dia ada juga tapi saya tak terang lah dalam aspek politik. Di dalam pendidikan saya juga merupakan seorang yang dipertua sebuah sekolah.
Jadi di dalam peringkat kampung, komuniti juga saya merupakan pengurusi JPKK. Makna kata di setiap pusuk tu ada saya. Sebab tu saya di mana saja orang berada, di situ saya ada. Di setiap politik di belia, dalam pendidikan, insya-Allah cakap mana kita mampu itulah. Kalau kata nak nama samaran ni tak ada lah sangat. Cuma isteri panggil saya abang ataupun sayang lah. Itu dalam rumah tangga saya. Tapi kawan-kawan ni ada orang panggil abang. Orang yang muda saya panggil abang lah. Orang yang tua panggil adik. Macam itulah. Itulah nama samaran saya. Yang terkenal macam tu je lah. Terima kasih Tuan. Sama-sama Cik Lan. Tak ada Aragon belakang, tak ada lah Tak ada tambahan-tambahan, tak ada Saya bukan macam tu. Saya bukan macam tu. Okey. Cik Azlan Mak Desa ni, buat pengetahuan anda semua, sebenarnya saya pun tak pernah jumpa dia. Ya. Sama ada dia wujud atau tak wujud, tapi saya percaya dia wujud. Sebab saya kenal beliau adalah daripada Cik Zam Aragon. Macam itulah cerita dia. Jadi dia wujud, insya-Allah dia wujud. Dia wujud. Wujud. Alright, kita ada Cik Rizal Khairuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Rizal. Terima kasih kerana sentiasa tak pernah tak join program kita. Cik Anwar Harun, Cik Anwar Harun. Terima kasih Cik Anwar Harun. Macam mana Karipap di atas kemenangan kita pilih di sesi yang kemudian itu hari, dah goreng ke belum? So Cik Isyamuddin, Cik Isyamuddin pun ada dia tunjuk tangan saja Cik Isyam Dan kita ada Cik Moljamud. Ini memang tak miss. Beliau adalah antara orang yang hebat di Kuantan lah. Kalau pergi Kuantan ke Cik Zam, Cik Lan, kita boleh kontak beliau lah. So beliau suka pada bola sepak. Pulun Kedah Pulun, dan kita ada Cik Yazid Yusof. Assalamualaikum. Kita ada Cik Bob Watatau. Steady Boss Zam Aragon. Cik Zam Aragon ni sebenarnya ramai peminat lah bila saya lihat, dan beliau sangat dikenali di utara Dan beliau mungkin membesar dengan makanan-makanan di utara. Jadi tanpa kita buang masa lagi untuk program ni, ingat seperti biasa kita akan pilih pemenang Cik Zam, Cik Lan. Mungkin kita akan pilih pemenang, siapa yang bagus, memberi soalan yang bagus, yang positif. Kami akan pilih seorang pemenang, dia akan dapat hadiah. Cuma hadiah kali ni kita tidak nyatakan hadiah apalah. Sebelum ni ada yang kita bagi cap. Cap ni berharga RM99. So mungkin lepas ni naik harga lagi sebab tahun 2023. Tahun 2023 ekonomi dijangka teruk. Tapi jangan kita fikir ekonomi teruk, maka kita sekarang ni dah rasa teruk. Kita bersedia. Kita ada Cik Ahmad Syafiq, steady. Kita ada Cik Rizwan Ali, kemah-kemah Cik Lan. Ni peminat Cik Lan pula ni. Alright, kita ada dua panelis hari ni. Kalau saya nak cakap panjang, baik program tu saya seorang je. Jadi, kita mulakan dengan Cik Zam Aragon lah. Cik Zam, apa pandangan Cik Zam lah dan juga reaksi tentang ekonomi masyarakat belia remaja belia remaja kini. Belia remaja ni apa Cik Zam sebelum tu? Belia remaja ni macam mana? Dia umur berapa ni sebenarnya? Okey, dalam konteks belia lah. Dalam konteks belia ni sebenarnya belia ni dalam lingkungan 15 ke 40. Sekarang ni masih dalam konteks. Cik Zam dah lebih ke? Kalau tak menjadi salah saya tanya. Atau what? Ngam-ngam. Ngam-ngam Masih remaja Okey, ya, masih remaja. Ya. Konteks belia ni 15-40 Cik Aziz. So, konteks ekonomi depa sekarang ni macam saya, bukannya stabil sangat lah. Kita ekonomi orang belia ni, selagi kita tak dapat satu macam orang kata apa, kerja langsung, macam kerja tetap lah kan. Kita tak bekerja tetap tu, macam kita lihat, saya lihat sendiri-sendiri golongan-golongan belia, bawa aktivis-aktivis belia yang ikuti dalam pertubuhan belia ni. So dia ni macam orang kata apa, kerja kes pagi makan pagi, kes petang makan petang lah. Janji ada kerja. So sekarang ni tak ada kerja yang stabil. So ekonomi tu tak stabil lah bagi mereka. So sekarang ni konteks ekonomi lah. So sekarang ni kalau Cik Aziz tengok, kalau ada lah beberapa orang yang saya dah orang kata berkesuai kenal dan sebagainya, ada buat juga related dengan macam ke shopping mall, tangkap muat, sembang, adik ni dalam umur belia, kerja apa, macam tu. So ada yang saya jumpa seorang lepasan universiti. So tapi dia tak mention universiti. Sekarang masih mencari pekerjaan dan mereka pun dah berhutang dengan PTPTN. Dan juga ada hutang sebelum tu dengan pembelian laptop dan sebagainya. Ada juga yang baru kerja, tiba-tiba kerja sementara, lepas tu sangkut balik kerja, sekarang dah beli kereta dan sebagainya, dah sangkut dah.
Dan sekarang ni mencecah ke 20,000 K. Oh, okey. 20K dah. Orang kata dah hutang. Hmm. So Tak, ekonomi dah dia jap, Cik Zam, dia dah habis belajar berapa lama tu? dia dah habis belajar dalam 3 tahun dia cakap. Dia cakap dia Oh. habis belajar 3 tahun, lepas tu dia ada hutang PTPTN, lepas tu dia ada hutang lain yang dia beli laptop dan sebagainya, lepas tu ada lagi lah peralatan-peralatan lain dan beli rental second hand dan sebagainya, lepas tu maintenance dan sebagainya. So sekarang ni cacahan hutang dah 20K. Itu Okey. baru umur 25 tahun. Bagaimana dia nak sustain ke next year yang akan datang? Maksudnya Betul. ekonomi hari ni budak belia ni macam tak stabil lah. Maksudnya kerja tetap. Merisaukan ke macam mana Cik Zam? Kalau pandangan Cik Zam, merisaukan ke macam mana? Dia risau lah Cik Aziz. Kalau bahasa kita orang, kita jadi ketak lah kan. Belah-belah Ketak, kita ketak. orang jadi ketak lah kan. Ketak lah. Kita baru umur berapa tapi hutang kita dah macam-macam. Kan? Macam mana kita nak berumah tangga lagi dan sebagainya. Macam mana kita nak sustain dengan ada rumah sendiri dan sebagainya. Kan? Macam tu lah. Itu pandangan dia. Ekonomi budak remaja kini ni dia dalam konteks dia macam tak stabil lah. So untuk Setuju. No, Cik Aziz. Itulah dari Betul. saya. Saya setuju. Sebab memang kebanyakan yang saya tahulah memang masa belajar je dah hutang dah Cik Zam. Ya. Waktu belajar dah hutang dah. Waktu keluar hutang lagi. Lepas tu dia kalau tengok macam rentetan kehidupan ni pun tak kisahlah remaja dulu ke remaja sekarang. So sampai nak mati pun hutang tak habis lagi. Ya. Kan? Ramai yang macam tu. Jadi adakah hidup ni sebenarnya kita nak berhutang habiskan. Sebenarnya macam mana kehidupan ni? Jadi apa yang hang mau ni? So bagaimana kita nak handle benda ni? Jadi mungkin Cik Lan mungkin boleh Cik Lan ni terlibat dalam banyak pihak lah. Banyak komuniti, sekolah dan sebagainya. Saya pun pernah menjadi yang dipertua PIBG . So silakan Cik Lan. Mungkin dari perspektif remaja ni macam mana pandangan Cik Lan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aziz. Saya setuju sangat dengan saudara Nizam tadi. Kita sembang santai lah. Betul. Jadi bila kita cakap mengenai ekonomi ni daripada dulu lagi. Cuma belakangan ini baru kita sebut mengenai ekonomi belia. Sebab pada tahun 2019 kita dilanda COVID-19 dan start pada itulah kita asyik sebut ekonomi. Terutamanya pada orang muda. Itu pandangan saya lah. Sebab kita pun di negara Malaysia ni pun sedia tahulah PKP ni dia orang kata buat kerja di rumah, sekolah dia kena cuti, kerja kena buat di rumah, apa saja aktiviti di luar ni kita terhad, kita tak boleh keluar. Sebab itulah orang yang bekerja ni kita fokus pada orang yang bekerja swasta lah. Kita tengok orang bekerja swasta ni selalunya dia hebat pada gaji dah. Pada gaji, terutamanya dia ada allowance, dia ada OT dan sebagainya. Kalau nak kira pada basic tu biasa. Apabila terjadinya PKP ni, dia ekonomi ni masalah yang paling utama lah. Sebab kita nak survive. Bagi orang belia ni yang dah berkahwin, dia terpaksa mengadap di rumah lah. Isteri kita, anak-anak yang tak bersekolah. Kerana kos untuk cara hidup ni, di rumah ni, dia berbeza. Kalau anak-anak pergi sekolah, kalau kata kita ni bekerja, dia berbeza. Apabila kita duduk di rumah ni, dia kena kos memang terlalu tinggi. Kalau kita di sekolah, anak-anak kita pergi sekolah, dia kos kita tu kita bagi kita RM2, RM3 untuk makan. Mereka ada jadual makan di sekolah. Lepas tu bila kita, anak-anak kita duduk di sekolah, duduk di rumah semasa PKP ni, dia banyak sangat kita memerlukan wang. Terutamanya masa kita buat PDPR. Yang terpaksa kita kena top up data, yang kita terpaksa kena beli gadget untuk anak kita. Selalunya kalau kata kos data kita sebulan RM50 lah. Sesuai lah untuk kita data kita pakai. Tapi bila anak-anak ada di sekolah, ada di rumah ni, dia jadi double. Sama juga dengan makan. Makan ni, anak-anak nak makan takkan kita nak halang. Kan? Kalau kat sekolah tu, mungkin makan 2 kali lah. Kalau makan rumah ni, sepanjang tu dia tak kira. Dia kena buka peti ais lah. Dia main coklat, dia nak makan. Sikit ayam goreng. Tu kata kos dia ada penambahan. Kita pula dengan kerja ni terhad. Kita duduk di rumah, hanya makan basic. Itu orang yang kerja swasta. Apatah lagi orang yang bekerja sendiri.
macam saya ni memang sangat-sangat terkesan dan juga mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Itulah orang kata satu cabaran lah, cabaran ekonomi selepas pandemik ni. Itu sedikit sebanyak lah daripada saya sebagai permulaan, Tuan. Alright. Cantik. Okey, jadi mungkin Cik Zam so kita bercerita hari ni berkenaan belia remaja. Mungkin ada rakan-rakan kat sini dah tak berapa belia Mungkin masih ada dalam kategori belia remaja ni tadi umur 15 hingga 40 Ya. 15 hingga 40 So maknanya dah 41 tu dah tak masuk lah Dah masa 14 tu belum lagi. Okey, alright. Jadi golongan ni ramai sebenarnya 15 hingga 40 ni adalah golongan-golongan yang kalau kita lihat dia adalah golongan-golongan yang energetik. Golongan-golongan yang tengah sedap bekerja, membuat aktiviti-aktiviti tertentu. Jadi sekarang ni Cik Zam, kita nak tanya berkenaan bagaimana sebenarnya kehidupan belia remaja sekarang ni daripada yang Cik Zam tahulah mungkin di utara ke ataupun sebagai orang yang lama dalam belia ni sejak umur berapa saya pun tak pasti. Jadi bagaimana sebenarnya kehidupan belia remaja sekarang ni? Dia perlukan bantuan ke? Dia mempunyai banyak option kerja ke? Atau dia orang tak nak further study ke? So macam mana semua? Cik Zam, silakan rumuskan. Baik, masih Cik Aziz. Yang kali kedua ni macam soalan tu mencabar Cik Aziz. So sekarang ni dia macam ni Cik Aziz. Saya punya pandangan lah untuk golongan belia ni. Sebelum pembubaran Akta Pertubuhan Belia yang digazetkan had umur 15 ke 40 tahun pada tahun 2008 oleh Menteri masa tu Azalina Osman Said. Kan? YB Azalina. So masa tu belia ni tak ada had umur. Okey. Dia boleh main daripada berapa umur pun kalau nak masuk dalam pertubuhan belia dah boleh isi dah. Sampai kira umur 70-80 pun masih dikategorikan belia pada waktu tu lah. Lepas gazetnya had umur 15-40 pada tahun 2008 tu. So konteks belia ni dia dah berbeza sikit. Okey. Bukannya tak boleh. Situasi dia boleh dan sangat orang kata apa bersesuaian dengan nama tu belia. Okey, katakan 60 pun mesti belia kan. 70 pun belia. Tapi sekarang ni bila sekarang 15-40 tu nampak macam okey lah kan. So kehidupan orang belia ni masa dulu dia bergantung macam dulu kita boleh sharing antara yang tua dan yang lama, sharing. Masih boleh untuk mendapatkan hubungan dan sebagainya, peluang dan permohonan dan sebagainya. Sekarang ni aktivis belia ni ataupun kumpulan-kumpulan belia ni nak menuju direct. Maksudnya nak kepada siapa? Kan? Kehidupan dia macam dia susah nak tuju kepada siapa. Macam contoh Cik Lan sebagai JPKK kan. So mesti yang golongan ni yang sangkut lah. Maksudnya sangkut lah. Tak ada dah. Cari duit tahun tak jumpa, kawan-kawan pun payah dah. Last kali nak tahu mana. So cari orang yang sepatutnya lah. Kalau peringkat kampung JPKK. Okey. JPKK pun bukannya gaji RM20,000 ataupun RM30,000. So JPKK RM500 maksudnya bergaji yang JPKK yang dibayar allowance oleh kerajaan lah. So macam mana? Bukan boleh survive kepada mereka tu 100%. Maksudnya boleh membuka jalan. So terpaksa lah JPKK untuk cari jalan untuk nak selesaikan masalah seseorang. So macam tu lah. So maksudnya rentetan untuk memudahkan orang kata apa golongan belia ni untuk yang sangkut dia. Yang orang kata apa tiba-tiba tak cukup pakai ada kekurangan, sakit demam, kematian dan sebagainya. Yang ni yang jadi kerisauan. Kalau daripada segi konteks duit pakit lah. Kalau kita ada macam contoh gaji 1,500. So kita dah tahu dah gaji kita 1,500 mungkin kita penggunaan dia tu terhad takat 1,500. Kemungkinan besar dalam 1,500 kita tak boleh simpan. Kita tak boleh nak buat saving dan sebagainya. Kita tak mampu sebenarnya dalam konteks hari ni dengan gaji 1,500. Sebab pembelian peralatan kita, kehidupan kita, motor kereta, sewa rumah kan. Macam belia-belia yang keluar daripada kampung ke bandar sikit, macam tu. Masalah kadang-kadang ibu bapa, kawan-kawan balik juga kepada macam ketua-ketua masyarakat, macam tu lah. Maksud yang nak cerita di sini, sustainable tu tak ada. Tak ada sustainable kepada kehidupan orang belia ni yang mungkinlah kita berpandangan lah orang belia ni macam mana yang nak buat sustainable tu sebenarnya kita pun daripada orang belia kita nak boleh buat apa kan.
mungkinlah kita punya kerajaan boleh nampaklah sikit macam mana peluang ataupun ruang yang boleh mereka buat. Mungkin diangkat gaji minima tu ke, kan? Okey, satu hal. Lepas tu orang kata imbangkan dengan harga-harga barang supaya orang beliau ni taklah terkesan dengan pembelian untuk kehidupan. So benda-benda macam tu kita mungkin kerajaan lah, kan? Macam kita sebagai orang kata ketua-ketua NGO dan sebagainya, kita nak boleh buat apa, kan? Kita just boleh bantu sharing ataupun caring mereka dan dalam konsep kita ni sebagai leadership dalam pertubuhan beliau dan sebagainya. Itulah. Okay, kalau kita tengok hari ni, kan, budak beliau pun sebenarnya mereka pun materialistik dah. Betul tak? Semua ke? Boleh dia nampak hari ni. Kita boleh tengok trend lah. Lepas pada sekolah lah, tingkatan 5, especially tingkatan 5 lah, lepas SPM. So lepas SPM, mereka dah mencari dah. Mungkin yang masuk universiti ataupun yang tak masuk universiti pun mencari sesuatu identiti mereka tau. Macam mana mereka punya face off, kan? Macam mana mereka punya keterampilan mereka. Mesti mereka duk mencari. So dalam mencari tu, materialistik tu wujud. Okay, keperluan dia. Macam contoh lelaki, dia mesti ada pakai stylish. Macam contoh, tak boleh dah nak pakai kasut macam, contohlah kasut kita sebelum ni kita duk beli kasut-kasut biasa semua, kan. Tiba-tiba main dah kita mesti kena cari Skechers, kena cari Adidas. Mungkin nak kena ada stylish tu lah. Untuk comparison, masyarakat lah ni comparison tau. Dia tengok kawan ni lebih sikit, kawan ni kurang sikit. Yalah, untuk pemangkin kehidupan diri, kan. Face off, maksudnya dia nak penunjulan, kan. Benda tu dia ambil kira lah. Jadi konsep materialistik tu wujud lah di golongan beliau ni sekarang ni. Tu saya kira lah, macam perempuan sekarang. Macam Cik Aziz pun, dia pada dia shawl dan sebagainya, kan. Cara konsep shawl pun dah berbeza, kan. Cara pembelian kain dia semuanya pun ada pilihan dan sebagainya. So maksudnya dia ada lah, orang kata pada golongan beliau, kepentingan dan keperluan tu mesti ada. Cakap dulu Cik Aziz, jangan pergi soalan. Alright. Terima kasih. Amat jelas. Mungkin Cik Lan ada pertanyaan daripada Cik Amar Syafiq ni. Mungkin Cik Lan jawab lah kot yang ni. Wajarkah GST dilaksanakan semula pada tahun 2024? Ni. Tolong jawab sikit Cik Lan. Cik Aziz, mengenai soalan ni mudah Cik Lan. Wajar dia. Bagi saya bukannya orang dalam pakar dalam ekonomi pun. Kita cuma dalam belia. Tapi secara bagi pandangan saya, kalau kita nak memastikan ekonomi kita ni kembali stabil dan aliran percukaian kita lebih sistematik, saya yakin dan percaya bahawa GST adalah satu bidang percukaian yang amat bersistematik lah. Itu pandangan saya lah. Kita tengoklah rekod-rekod yang sebelum ini, sebelum peralihan kuasa pada PRU ke-14, memang kita masa tu mungkin kita ada satu sifat tanam sifat marah kepada kerajaan. Benda baru kita tak dapat nak terima. Tapi bila kita merasai bagusnya GST ini, saya yakin ia satu sistem yang amat sistematik dan amat yang baiklah. Itu pandangan saya, tuan. Alright. Okey, terima kasih Cik Lan. Okey, sekarang ni kita bagi yang baru masuk, terima kasih kerana join. Mungkin boleh tanya kalau nak tanya yang related, sebab kita berbincang hari ni apa hang mau, tapi kita punya fokus adalah lebih kepada yang berumur 15 hingga 40. Bukan bermakna umur 41, umur 75 tak boleh tanya. Boleh sebab cuma nak tanya pada Cik Lan atau Cik Zam, golongan 15 hingga 40 tahun ni di Malaysia ni yang berdaftar ni ataupun yang berapa orang ni sebenarnya? Berapa juta? Golongan ni berapa juta? Okey, jadi kalau Cik Zam atau Cik Lan. Maksudnya lah, kalau bagi dalam konteks yang kita nampak hari ni konsep umur 15-40 ni dia 60% daripada penduduk yang ada lah. 60% lebih. 60% lebih kurang 18-20 juta? Lebih kurang? Lebih kurang lah. 60% lebih daripada keseluruhan. Maksudnya ramai. golongan beliau, golongan 15-40 ni lebih banyak. So golongan ni adalah golongan yang memerlukan dan keperluan lah. Dengan saya macam tu lah. Cik Zam, jawab sekali lah ni. Mungkin Cik Lan pun boleh tolong jawab juga sekali. Cik Amin nak sebut macam ni pun susah ni.
Furfukoi mungkin ada maksud tu Dia kata banyak golongan belia, dia kata. Banyak golongan belia dia kata tak suka ada bos. Golongan belia tak ada suka ada bos. Dia kata yang duk pantau atas kepala, banyak suka freelance Walaupun banyak kerja kosong tapi ramai buat jadi freelancer lah. Maknanya bekerja, contohnya jadi rider, food panda dan sebagainya lah. So meniaga harian. So adakah trend ini akan berterusan ataupun hanya impact selepas COVID atau akan datang dah semua kerja sendiri? Ke macam mana? Ke macam mana sekarang ni? Mungkin Cik Zam dulu jawab pendek, lepas tu Cik Lan pula jawab. Silakan. Dan Cik Lan pun jawab secara pendek. Sebab kita tak boleh jawab panjang-panjang sebab program ni tak panjang. Silakan. Saya kalau bagi mic kat saya boleh cakap panjang. Satu yang saya susah hati. Nanti maghrib kita bawa habis. Silakan Cik Zam. Okey, masuk freelance ni kan. Maksudnya budak-budak tak mau ada bos. Dia pun nak jadi bos sendiri. Sekarang ni pendedahan tu sebenarnya Cik Aziz. Saya memahami konsep pendedahan. So mungkin daripada konsep pendidikan tu, pendedahan kepada freelance dan konsep ada bosses. So dia kena ada dua, pendedahan kepada mereka supaya mereka ni boleh memilih. Saya pasti kalau benda ni tak dibendung ataupun tak orang kata apa, tak diambil hal untuk konsep pendidikan, kena bagi tahu freelance dia isu dia macam ni, bosses isu dia macam ni. Maksudnya kena ada tekanan macam tu untuk dalam konteks pendidikan supaya mereka faham, mereka tak lari jauh tau. Kalau mereka sekarang ni, contoh trend hari ni, budak-budak dia tak mau ada bosses, dia lebih pada freelance. Okey, lebih mana macam suka dalam kehidupan sendiri. Kalau nak pergi, kalau tak mau pergi kan. Kalau macam ada bos pun, kalau yang kerja pun dah ada bos pun dia buat perangai yang sama. Dia masuk kerja lambat, lagi dia balik kerja awal, dia ikut dia, no time kan. Dia pun tak faham satu konsep, bila ada bos, hak bos ke atas diri seseorang tu mengikut rate yang dia beritahu, jam dari masa masuk dan keluar. Itu dia dah faham. Itu point dia. Freelance dia boleh buat ikut suka tetapi tak boleh suka-suka. Yes, betul freelance. Tapi boleh suka-suka tapi kena fokus on suka-suka tu. Sekian. Wow, dalam maksud dia tu mungkin kita boleh buat tajuk satu lagi, suka-suka. Cik Lan, mungkin tambah sikit Cik Lan. Ya. Tambah sikit. Untuk malam-malam, untuk makluman, 71.2% orang yang habis SPM tidak sambung belajar. Ini bermakna melebihi setengah pelajar-pelajar di dalam SPM ni tidak sambung belajar. Dia lebih kepada nak bekerja sendiri, macam freelance tadi lah. Okay. Apa yang kita tengok di sini, dia ada dua. Satu cita-cita dan satu hobi. Freelance ni. Kadang-kadang orang di kampung ni dia lebih kepada hobi. Kadang-kadang dia lepas pada SPM, dia tak mau bekerja, dia lebih suka, contoh saya bagi. Tapi saya kadang nak kata contoh pun tak betul juga sebab benda ni berlaku di pengkat-pengkat dalam kampung ni. Ada yang pergi tangkap ikan, pergi tangkap burung, suka buat kerja di kampung ni. Yang tak ada bos ni, yang sendiri. Tapi kebanyakan yang kita tengok ni yang bekerja sendiri ni masih ada lagi ibu bapa. Kalau jadi apa-apa pada mereka ni, masih lagi ada ibu bapa yang boleh tanggung. Tapi yang macam contoh macam food panda, Grab dan sebagainya, ini merupakan satu golongan yang mahukan duit lebih. Ini pandangan saya lah, duit lebih. Apa yang kita tengok, ada juga rakan-rakan saya yang kerja Grab Food, Lalamove contoh, lepas tu ada lagi lah yang bekerja seumpamanya yang bulan-bulan hampir 5-6 ribu pendapatan dia. Lepas tu dia tidak berkongsi pendapatan tu, itu yang seronok. Dia ada adik-adik dia yang masih lagi mak-pak bertanggung, dia ada lagi mak-pak yang boleh tanggung makan apa semua. Sebab tu dia boleh masalah, dia nak bekerja, nak cari duit lebih untuk mengejar apa yang tadi Cik Lam bagi tahu tadi lah. Kadang-kadang nak pakai telefon yang canggih, pakaian yang branded ni. Itu pandangan saya lah. Okey, jadi maksudnya lah yang kita dapat sedikit kesimpulan didapati bahawa trend dia ada yang sama dengan remaja dahulu dengan remaja yang sekarang lah, ada trend dia. Remaja dulu pun lepas SPM diorang pun bekerja. Cuma mungkin generasi yang terbaru lah yang mungkin baru 15 sekarang 15, 16, 17 yang masih bersekolah ni. Jadi bagaimanakah perkara-perkara dia di masa akan datang berkenaan tentang peluang-peluang pekerjaan? Adakah mereka, kita tak tahu lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. So bagaimana generasi-generasi yang baru ni peluang mereka? Adakah ada masih sama macam ni ataupun lebih dahsyat? Kita kadang lupa
Kita kadang lupa bahawa hari-hari kita ni macam makin mudah. Kita nak communicate makin mudah. Dulu nak telefon zaman saya kerja pun ada handphone. Dulu mana ada, saya mula-mula kerja pun pakai pager je. Trek cari public phone. Memang labah cari. Kan itu. Rupanya tak, sorry, security kata, saya tersalah page. Bengang, memang bengang bengkak je rasa kan. So, jadi patah balik dengan naik motor RZ dulu. So, itu punya cerita dia. Jadi, sekarang ni ada soalan ni daripada Cik Lokman Najib ni. Tak tahulah siapa nak jawab. Saya terangkan je soalan ni. Dia kata berkenaan tentang OPR lah. Kadar OPR. Dijangka naik lagi tahun depan. Wah. Banyak belia terkesan. Bukan belia saja bang. Yang tak belia pun terkesan. Yang umur dah 90, 80 pun terkesan bang. Dan akan terkesan atas kenaikan ini. Untuk yang planning nak beli rumah atau nak beli kereta baru ke, wajar teruskan atau sewa saja. Ni sebenarnya macam-macam pendapat. Jadi pendapat ni sebenarnya dia sesuai dengan pihak-pihak yang sesuai. Dia mungkin pendapat A dia tak sesuai dengan golongan-golongan tertentu, tapi golongan-golongan yang sebahagian dia sesuai. Jadi kita tak nak bergaduh pasal pendapat. Sebab ni cerita pasal pendapat je. Wajarkah pendapatan sekarang dinilai semula mengikut kenaikan arus masa? Kita kena ingat, ramai orang berjuang pasal naik gaji. Habis tu majikan yang sengsara sekarang ni macam mana? Kat situ. Sebab itu kita ada MEF, Malaysian Employer Federation. Dia saja yang menyokong majikan. Majikan sebenarnya ramai dah tumbang dah. Banyak dah tumbang dan ramai yang tumbang sebenarnya tapi buat-buat tak tumbang. Itu yang bagus. Jadi ini benda kalau kenaikan, memanglah kenaikan gaji minimum boleh dinaikkan. Tapi majikan mungkin limitkan. Kita tak nak akan datang, majikan dah tak pakai orang. Majikan semua pakai app, semua pakai robot. Majikan pun dah bekerja sini. Maknanya semua orang jadi majikan. So ini benda-benda yang mungkin pelik saya punya idea. Tapi ini benda-benda yang akan datang berlaku. Jika kita umur panjang ataupun dunia ni masih panjang lagi. Jadi, Cik Lan, mungkin boleh jawab kot yang ni. OPR ni ke macam mana? Saya bukannya pakar sangatlah dalam bidang macam ni. Okey, kalau kadar OPR ni saya rasa yang terkesan macam Cik Nizam lah. Saya tahu dia tu banyak hutang. Kan? Macam saya sendiri, saya masih lagi sewa. Tuan, saya masih lagi sewa. Tapi apabila kita tengok macam ni, apabila kita tengok mungkin orang yang bekerja kerajaan ni mungkin tidak terkesan lah. Mereka ada pendapatan yang kekal. Lepas mereka dia pun dia ada pencen dia sendiri. Kan? Tapi apa yang kita tengok yang paling terkesan ialah di dalam golongan yang swasta lah. Swasta terutama yang budak-budak belia yang baru bekerja dan sebagainya. Ya, dan kepada yang pembeli-pembeli rumah baru ni pun saya rasa sangat-sangat terkesan. Sebab itulah apabila kita tengok rate sewa rumah ni. Rate sewa rumah ni macam mana kita nak sewa, sebagai saya contoh bulanan 1,000, bulanan untuk bayar pada bank 1,000 dan sewa pun dah 950. Makna kata kita ni ada orang panggil ada pilihan sama ada kita nak beli rumah ke kita nak sewa. Sebab kadar dua-dua ni dia tak jauh banyak mana pun. Sebab itulah saya saran pada kerajaan lah supaya kaji semula. Ramai juga yang mengatakan OPR ni kadar OPR ni naik disebabkan kita nak jaga bank daripada rakyat. Itu Jalan. Ya. Mungkin ada yang tak tahu OPR tu apa. Terangkan sikit OPR tu. Silakan. Allahu Akbar. Saya pun bukan kurang fasih lah bab OPR ni. Saya pun kurang terbaca bab OPR ni. Saya rasa Cik Nizam lebih memahami lah sebab dia hutang. Saya rasa hutang dia saja pun puluhan ribu bulan-bulan ni. Silakan teruskan. Okey, itu saya cakap saya. Saya nak bercakap panjang mengenai OPR ni mungkin bukan dalam bidang saya lah. Dalam ekonomi ni mungkin kalau kata dalam bidang beliau mungkin saya boleh ulas lah dengan lebih lanjut. Itu tajuk-tajuk lain lah nanti. Kita insya-Allah. Tajuk lain. OPR ni adalah overnight policy rate lah, kalau tak salah saya lah. Is the interest rate at which a depository institution lends immediately. So maknanya OPR lah. Okey, jadi betul. Dia akan naik. Jadi sekarang ni kita tak nak bincang yang terlalu jauh begitu. Sebab kalau pembincang yang terlalu jauh, terlalu detail, mungkin kita akan charge bayaran lah. Okay. Alright, jadi macam ni lah. Kita ada lagi soalan daripada Cik Mirza Hafi ni. Dia kata 72% lepasan SPM tak sambung belajar. Sama ada figure tu tepat tak tepat, tapi kita jawab je lah. Pada 2019 hingga 2021. Ada galakan atau program-program yang perlu dibuat? Mungkin Cik Lan atau Cik Zam nak jawab ni.
Ada tak galak-galakan yang kerajaan tawarkan menerusi belia? Belia. Okey, untuk makluman kalian, kerajaan ni dah dia nampak lama dah apa yang akan berlaku pada masa hadapan ni. Kebetulan pula 72% lebih orang yang lepasan SPM ni tidak sambung belajar. Sebab itulah kerajaan telah menyediakan beberapa institut untuk kemahiran. Sebagai contoh saya bagi, iaitu EdTech, Pusat Latihan Teknologi Tinggi. Yang di Blok Utara ni yang saya faham di Mahang, Kulim Mahang, dan satu lagi di Taiping. Kita juga ada IKBN, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. Dan juga kita ada juga ILP, Institut Latihan Perindustrian. Kita juga ada College Community. Ini bagi saya kerajaan telah menyediakan kerana kerajaan nampak apa yang akan berlaku pada orang muda selepas SPM. Kerana kita fahamlah SPM ni ada yang keputusan dia yang cemerlang, yang middle dan yang kurang cemerlang. Apabila kita menyediakan beberapa pusat latihan ini, bukan dia hanya pilih pada pelajar cemerlang, mungkin kepada pelajar yang tercicir dalam keputusan peperiksaan SPM. Kita boleh masuk. Saya ada seorang anak saudara saya, nak kata keputusan SPM dia tu nak kata cemerlang pun tak, nak kata tercerok pun tak, dia middle, tengah-tengah. Apabila ini peranan ibu bapa jugalah, peranan ibu bapa juga nak memastikan anak berjaya. Pimpinan daripada ibu bapa juga kena bawa anak-anak kita masuk dalam sebagai contoh saya bagi EdTech, IKBN, ILP ni untuk kita belajar kemahiran. Anak menekan saya, dia keluar daripada IKBN dan kini dia ambil bahagian otomotif dan sekarang ni dia jadi pomen yang berjaya. Kita bila dengar cakap pomen ni, mungkin orang pandang lah kerja pomen biasa saja, tapi gaji dia cecah 4-5 ribu sebulan. Itu kita kalau kata ada kedai bengkel yang ada buat duit simpal lah, KWSP dan so dan sebagainya. Kalau kata dia ada kemahiran sendiri ni, kurang-kurangnya dia boleh survive, dia boleh berdikari sendiri. Itu pandangan saya lah. Alright, masih jalan. Okey. Bagi yang ada di sini, tolong share kita punya FB Live ni sebab kita lebih kurang lagi 21 minit 6 saat kita akan habis. Jadi tolong share, tolong like, share kepada rakan-rakan dan boleh follow FB Aziz Basiran -AB. Saya ulang, Aziz Basiran AZIZBASIRAN AB. So sebab kita akan buat lebih, insyaAllah lebih kerap dan lebih santai. So yang ni menampak macam lebih formal, kita akan buat lebih santai. Contohnya di bawah pokok, di atas helikopter, dan di tempat-tempat yang lebih santai. Alright, jadi mungkin Cik Aragon dan Cik Azlan akan dipanggil lagi sebab dia ni adalah orang-orang yang mengetuai ataupun leader-leader di alam negara kita. Tak ramai golongan ni sebenarnya yang daripada kecil sehingga sekarang masih lagi berjuang. Dan tak tahulah sampai bila dia ni akan berjuang. So bagaimanakah pelapis-pelapis dan seterusnya. Mungkin ada rakan-rakan di sini yang nak tanyakan soalan-soalan yang berkaitan. So kalau boleh soalan-soalan tu dia tak jauh sangatlah daripada aspek dan soalan-soalan itu. Janganlah dia tanya macam kita ni Tengku Zafrul. Kita bukan Menteri Kewangan. Jadi soalan-soalan tu yang berkaitan dengan bagaimana topik hari ni, apa hang mau dan bagaimana supaya negara kita semua orang adalah mungkin terkesan tetapi dalam keadaan yang masih lagi boleh diterima. Jadi kita ada Cik Zam. Cik Zam, macam mana ni sekarang ni golongan belia remaja, adakah golongan yang mendesak, terdesak ataupun atau bagaimana? Ataupun sebenarnya golongan yang macam saya ni ataupun golongan yang dah 60 yang dah pencen pun masih lagi terdesak, mendesak ke bagaimana sekarang ni sebenarnya? Baik Aziz. Mudah Aziz. Oh lama, okey. Sebenarnya golongan belia memang mendesak Aziz. Oh okey. Cik Aziz, kita nak hidup. Kawan-kawan kita pakai motor. Kita ada motor A5 Dream. Okey. Sebab kawan kita bawa apa ni Y-Suku contoh. Ataupun Honda apa tu? Honda Repsol tu. So nampak lah kan perbezaan dia. Mesti keinginan dia mau. Jadi hati dia mesti memberontak, mesti meminta dan sebagainya. Jadi mungkin ada persepsi yang kata terpaksa kerja lebih dan sebagainya. Macam itulah. Terpaksa buat Grab sambilan dan sebagainya untuk tampung kemahuan mendesak tu untuk dapatkan motor tu. Itu konsep orang belia mesti dia nak. Itu kita cakap daripada segi mungkin orang lelaki lebih.
ke arah motosikal dan sebagainya, make-up untuk Ni kepuasan. RZ nak keluar baru, dengar RZ nak keluar baru ni. RZ nak keluar baru, saya pun berkeinginan benda tu. Kan? Sebab suka saya Boleh dengan lagi RZ. sebab remaja. Saya tak ingin dah. Jadi Cik Aziz, yang saya nak katakan tadi tu, pasal dah yang perkataan beliau mendesak tu, kita tak boleh kata apa. Takkan kerajaan nak kata, beliau tidak boleh mendesak. Why? Keinginan kita memang benda tu. Kita remaja, kita baru dalam konsep pelepasan. Umur 18, dilepaskan. Ibu bapa pun menganggap kata, okey, pergi cari makan, pergi cari kerja, duduk elok-elok, jangan buat jahat. Itu nasihat orang tua. Biasa, standard. Jangan bagi malu mak pak. Itu standard. Betul tak? Jadi, kemahuan dia mesti mendesak untuk dapatkan dia punya kemahuan lah. Mesti lah. Golongan mendesak lah. Cik Zam, untuk golongan-golongan muda sekarang ni, Cik Zam punya pendapat lah, golongan muda sekarang ni, kan? So, remaja ni, macam tadi kita ada bincang kan, adakah mereka perlu sewa rumah atau beli rumah, sewa kereta atau beli kereta, ke macam mana sekarang ni? Sebab ramai juga yang loan tak approve, dia orang bersedih. Tapi dia tak tahu berapa ramai sedih kat luar sana yang loan dia dah approve, tak boleh nak bayar. Betul. Berapa ramai sedih sebenarnya. Itu kita jarang bincangkan. Jadi untuk remaja ni mungkin Cik Zam ni sebagai ketua dan juga orang-orang yang lama dalam belia ni mungkin ada pendapat Cik Zam. Okey, jadi golongan yang memperjuangkan dalam konteks pertubuhan beliau. Saya, Cik Lan ni dalam konteks pertubuhan beliau. Beliau ni ada dua, Cik Aziz. Satu beliau yang berpertubuhan, satu beliau yang tidak berpertubuhan. Maksudnya boleh join mana-mana saja. Macam kami pun sama, kami boleh join mana-mana saja dan kami ada pertubuhan sendiri untuk createkan game dan sebagainya, program dan sebagainya. Ada pertubuhan. So dia ada dua, Cik Aziz. Dua-dua ni sebenarnya sama aja. Cuma hak yang tak berpertubuhan ni dia tak perlu ada leadership. Okey, dia tak perlu ada leadership. Macam pertubuhan beliau ni dia kena ada leadership. Macam kami hari ni nak cari leadership pun bukannya senang, Cik Aziz. Betul. Nak bergantikan macam contoh. Kalau saya habis ni nak cari timbalan pengurusi Pak B Negeri pun mungkin lepas ni Cik Lan ke kan, kawan kita ada lagi Hamdi ke apa semua tu yang masih ada takat tu. Lepas pada tu tentu lagi adakah generasi yang akan datang boleh munculkan muka sebagai leadership. Bukanlah kita kata saya ni leadership. Saya pun duduk timbalan. Saya tak duduklah pengurusi. Saya timbalan pengurusi. Saya punya pengurusi. Maksudnya saya ada leader lagi. Leader tu pun kalau dia lepaskan dalam konteks pertubuhan ni, siapa yang nak ganti dia? Saya tak kira. Mungkin Lan ke. Lan pun dia duduk dalam timbalan Presiden Majlis Belia Negeri. Takkan dia nak panggil dua pertubuhan. Mungkin dia akan tengok related dengan kehidupan dia, anak bini dia. Kan? Jadi sekarang macam mana ni? Golongan-golongan yang baru habis ni, 18, 20, dia nak kena beli kereta ke, sewa ke macam mana? Macam dia. Ataupun kahwin dia mesti kena beli rumah. Macam mana? Saya nak relate dengan benda tu lah. Tadi saya nak cerita kan. Okey, bila ada benda-benda yang sifat macam ni, bila ada sifat-sifat macam ni, so dia macam orang kata apa? Dia kena faham situasi kehidupan dia. Betul. Okay. Jangan orang kata melihat pada kawan-kawan semata-mata. Kawan kita beli kereta, tiba-tiba kawan-kawan kita beli kereta baru. Contoh Myvi lah. Dia duk pakai Vivo sekarang. Okey, tiba-tiba kawan dia beli Myvi. Myvi segok lagi elok, baru mengalir. Bau kulit, bau minyak aircon tu bau sedap. Dia pun teringin nak beli. So dia jual Vivo tu, dia beli Myvi. Bila dia beli Myvi, gaji dia baru 1,000, Cik Aziz. Bila bayar Myvi dalam RM600, so gaji dia tinggal RM400. Sesuai ke tak? Maksudnya tak sesuai. So yang nak bagi tahu, kita kena tengok keberadaan kita ni berapa yang kita boleh survive. Kemampuan dah. Ya, baru kita boleh fikir kata kita nak beli ke, kita nak sewa ke. Janganlah kita turun-turun. Kalau kita gaji 1,000, kita nak beli contoh kita nak beli kereta Alphard contoh. Macam mana nak lepas? Memang confirm tak lepas lah. Jangan ikut kawan-kawan kan. Contoh, kalau kita gaji 1,000, sesuainya motor lagi. 1,000 pada motor saja. Kalau gaji 1,000. So kalau gaji 2,000 baru boleh naik kereta. Kereta tu pun sekadar boleh bayar dalam RM300 ke RM400 saja. Balance dalam RM1,600 untuk kehidupan dan survival. Itu. So kalau kata yang gaji RM3,000 barulah tengok kereta mewah sikit. Mungkin kita pergi ke Proton Persona ke kan. Macam tu lah. Gaji RM4,000 barulah tengok kepada Mercedes ke, BM ke, macam tu. Supaya
60% mesti lebih daripada gaji dia untuk kehidupan. Jangan kehidupan 40, pembayaran tu 60, dia tak sesuai, dia tak kena. Bank pun takkan approve nya. Jadi yang tu yang dia kata mendesak kenapa bank tak approve dan sebagainya. Bank pun tengok benda tu. OPR dia tu pun dia tengok. Betul? Jadi yang tu yang nak jawab tu. Alright. Pilih dan sesuaikan. Cik, buat watatau. Dia kata ukur baju dia bandar sendiri. Cik Lan mungkin boleh tambah sikit, Cik Lan? Pengalaman Cik Lan supaya benda ni cantik lah. Okay, silakan. Ukur baju badan sendiri. Sangat-sangat setuju. 200% saya sangat setuju. Apabila kita ni, macam saya beritahu tadilah, macam Tuan beritahu tadi, selepas SPM ke mana hala tuju mereka, saya juga nasihatkan, bukan saja kepada lepasan SPM, malah kepada ibu bapa, pimpinlah tangan mereka ni, pilihlah, jikalau kata cemerlang, okey, tak ada masalah, tingkatan 6, politeknik, universiti dan sebagainya. Ni kepada yang kurang keputusan dia, dia dan yang ke bawah ni, pimpinlah mereka ni, pilihlah institut yang berkenaan. Janganlah kita terlampau cepat kita nak ke hadapan. Kerana masalah cepat ke hadapan ni mungkin akan mendatangkan satu benda yang tak elok lah pada kita. Kadang-kadang ni nafsu mereka ni, macam keluar SPM umur 18, umur 19 ni, dia tengok gaya hidup umur orang yang umur 30. Umur 30 tu dah berlama dah bekerja, dia ada duit simpanan yang banyak. Umur 30 pakai iPhone. Ni umur 18, 19 pun nak pakai iPhone. Kita kena ukur baju badan sendiri macam itulah maksud dia. Apabila kita masuk dalam kita tahu anak kita ni tak berapa nak boleh dalam sistem dalam pendidikan ni, bawalah mereka ni, pilihlah institut ya, sebagai contoh macam bagi tahu tadi, EdTech, AKBN, LLP dan College Community, belajar kemahiran. Sekurang-kurangnya kita tak dapat tempat dalam pekerjaan swasta ataupun kerajaan, kurang-kurangnya kita boleh survive dirilah, kita boleh bekerja di kampung, kita ada kemahiran. Sebagai contoh kita boleh bertukang komen kereta sebagai contoh. Nak cakap bab bertukang ni, saya ni sebagai seorang kontraktor kecil. Kontraktor kecil. Saya yakin macam tadi juga Cik Zam bagi tahu, kita ni nak tengok trend ni, pekerja-pekerja tukang ni, orang Malaysia ni terpaksa bersaing dengan pekerja-pekerja asing. Yang tu masalah dia. Dan rate gaji pula, pekerja asing ni pun, yang main Malaysia ni pun bukannya awal-awal dia turis mahir. Nak ikat bata kadang-kadang tak betul, baju simen pun tak betul, ukur tak betul. Kita pun lebih kurang macam tu jugalah. Kan? Yeah. Tapi bila mereka ni mahu bekerja, mereka main Malaysia ni, mereka nak bekerja. Tugas mereka bekerja, tidak makan, bekerja tidak makan. Mereka usaha dan mereka boleh boleh berada dalam keadaan yang mahir untuk bertukang. Dan rate gaji mereka sekarang ini kurang-kurang satu hari 120 kan? 120. Mereka hujung bulan hampir RM3,000 dan mereka mampu juga memiliki motosikal. Macam kita mungkin bukan taste depa RZ lah, mungkin taste depa tu Suzuki, LC dan sebagainya. Saya nak dapat motor macam tu pun sampai lah tak boleh lagi tuan. Kita orang Malaysia, kita juga ada komitmen yang lain, tapi pendatang asing ni mereka mahu bekerja. Bila mereka rajin, mereka mampu capai apa yang mereka nak itu. Dan juga kita sebagai saya setuju juga tadi, kita juga sebagai pendesak kita ada platform kita sebagai pendesak. Di dalam sistem belia ni kita ada dua platform yang besar lah sebagai pendesak kepada kerajaan, iaitu dalam parlimen belia dan juga dalam perundingan belia. Kita angkat suara anak-anak muda di peringkat kampung, di peringkat daerah, kita suarakan di dalam dewan, di mana di peringkat daerah kita dipengerusikan oleh tuan pegawai daerah, tuan DO lah. Dan di peringkat negeri dia akan dipengerusikan oleh menteri besar, dan peringkat kebangsaan akan dipengerusikan oleh menteri belia dan sukan. Sebab itulah kita boleh gunakan platform ini, kita kutip suara-suara anak muda di peringkat bawah ni, kita bawa dalam dewan untuk kerajaan dengar apa rintihan apa-apa masalah yang berlaku di peringkat bawah ni. Itu saja. Okey, terbaik. Okey, kita ada 7 minit 16 saat lebih kurang. Jadi sekarang ni bagi yang dah join ni, tolong share kalau rasa bermanfaat, share sebanyak mungkin. Sebab bukan mudah kita nak dapat secara percuma apa-apa yang diperkatakan secara live daripada Cik Zam Aragon.
dan daripada Cik Azlan Mak Desa. Ini adalah dua orang yang kalau di utara ni dia orang ni kira macam tak ada dia orang ni kira utara tu tak berapa ada lah. Tak berapa nampak. Lebih kurang macam itulah dari segi apa pengorbanan yang dah buat. Sebab ramai orang kat luar dia cakap pandai kat media sosial, cakap semua orang boleh type kan, upah orang pun boleh Jadi ini benda yang boleh cakap dan boleh laksanakan dengan baik, itu tak ramai. Boleh cakap dengan baik, laksanakan dengan baik dan tetap dengan perkara yang baik itu tak ramai. Jadi ini benda-benda yang kita perlu perjuangkan. Jadi Cik Zam, mungkin Cik Lan, macam mana kalau dia orang ni nak join sebagai pertubuhan-pertubuhan macam you all ni? Macam mana dia nak join ni? Kalau daripada negeri-negeri lain ke? Macam mana? Sikit-sikit. Kita sebagai saya berada di dalam peringkat negeri lah, Majlis Belia Negeri Kedah. Dia di peringkat negeri ni dia ada gabungan dia, di mana persatuan-persatuan yang besar ni, sebagai contoh di Negeri Kedah ni kita ada 27 gabungan persatuan belia yang besar. Dan gabungan-gabungan ni terdiri daripada belia-belia yang kita pernah dengar lah di Malaysia ni, sebagai contoh Belia Pak B, MAYC, bagi India MAYC, KBBT dan sebagainya. Dan setiap daerah kita ada majlis belia daerah. Dalam gabungan tu kita ada majlis belia daerah. Saya bagi contoh di Negeri Kedah ni, ke semua daerah kita ada majlis belia daerah. Dan setiap majlis belia daerah itu dia ada gabungan dia tersendiri. Gabungan itu pula terdiri daripada persatuan-persatuan yang berada di peringkat bawah. Sebagai contoh di peringkat kawasan, cawangan yang ada cawangan-cawangan yang lain. Macam saya belia Pak B, saya promote Pak B lah. Saya promote Pak B. Boleh dikatakan hampir di satu Malaysia kita ada persatuan belia Pak B di peringkat kampung ni, peringkat cawangan, di peringkat kampung-kampung lah, komuniti yang kecil ni. Yang mana berminat boleh join, tak ada masalah. Kalau kata kita tak tahu ke mana kita nak pergi, persatuan belia mana aktif ataupun tidak, kita tak tahu, boleh juga direct kepada pejabat belia dan sukan. Kerana maklumat tentang persatuan belia ni mereka ada di pejabat belia dan sukan. Mereka boleh nasihat kita kalau nak masuk persatuan belia yang aktif kepada masyarakat, persatuan belia ni. Belia yang aktif kepada sukan, dia boleh masuk persatuan ni. Itulah. Jika kata ada orang-orang yang ataupun ahli belia yang masih lagi belia yang teringin nak masuk dalam persatuan belia, bolehlah. Kalau tak ada ruang, boleh jumpa di peringkat daerah, iaitu di pejabat belia dan sukan daerah masing-masing. Okey, terima kasih. Cik Zam pula, mungkin Cik Zam. Belia ni memang boleh ada pertubuhan, ada persatuan, ada NGO yang dia boleh join. So yang umur 41 dan seterusnya ni dia nak ke mana? Dia dah lama dalam belia, tiba-tiba dia terkeluar dalam satu garisan umur, masa dia terkeluar. Jadi dia orang ni tak terpanjat ke? Ataupun dia orang ni ada persatuan lain? Persatuan bekas belia tu atau macam mana? Silakan. Okey, macam kita lah. Okey, daripada Pak B ni dia ada pertubuhan alumni Gerakan Belia Pak B Malaysia. Okey. Lepas si umur 41 tahun dia boleh apply masuk kepada alumni. So alumni pun sama, konsep dia ada di peringkat daerah, kawasan, negeri dan peringkat pusat. Dia ada. So maksudnya nak bagi tahu kepada mungkinlah setengah-setengah macam golongan belia yang tahulah. Join pertubuhan belia ni nak tak rugi. Tak rugi sedikit pun. Kita sebenarnya dia, kita duduk dalam pertubuhan belia ni Cik Aziz. Sebenarnya kita nak kawan. Kan? Betul? Kita nak ada hubungan silaturahim. Macam kita kenal dengan Cik Aziz lah. Kita nak hubungan. Supaya macam contohlah sakit demam kita di mana-mana dan sebagainya, kita ada kawan. Kita boleh merealisasikan benda tu. Ni mulalah bila kita tak ada hubungan, mula kita nak cakap kata masalah kau ni buat tak kena, kau ni buat tak kena. Padahal kita tak ada satu contact point yang boleh untuk membantu kita di tepi-tepi kita, di belakang kita dan sebagainya. Itu kontak dia. Join pertubuhan bukannya Cik Aziz. Saya sebenarnya walaupun kita nak cerita daripada konsep beliau ni Cik Aziz, dia macam orang kata apa, saya lebih sebati dalam pertubuhan beliau ni Cik Aziz daripada konteks pertubuhan berpolitik. Betul, kita tak lari, paksi kita ni pertubuhan beliau akan sikit sebanyak akan ke arah ke politik. Tapi politik tu mungkin dia lebih besar, lebih macam lebih banyak unsur masuk. Daripada konteks beliau, dia just unsur biasa untuk mendidik, untuk orang kata apa, silaturahim, kenalan dan sebagainya. Dan kita macam usrah, macam kawan-kawan, kita bermusyawarah dan sebagainya. Itu dalam konteks beliau. Jadi boleh tak saya bagi satu pandangan Cik Aziz? Boleh.
sambungan daripada Cik Lan tadi, Majlis Perundingan Belia Daerah dan Negeri, Majlis Perundingan Belia Negara, okey, dan Parlimen Belia. Saya rasa benda ni Cik Aziz, benda ni kena macam kerajaan kena buat lah, cari satu macam bajet bagi kepada setiap daerah, setiap negeri dan kebangsaan, buatlah dia seperti parlimen bersidang. Setiap 3 bulan kita buat persidangan. Setiap bulan 3 bulan kita buat persidangan supaya benda tu diangkat dan disuarakan sampai ke peringkat parlimen bersidang supaya benda tu boleh dibawa suara rakyat. Okey, Aziz, saya bagi pendapat senang. Macam contohlah, saya nak argue dalam golongan bukan belia. Maksudnya depa pun saya akan ke arah tu. Tapi saya nak sekarang saya duduk dalam konteks belia, saya cakap sebenarnya idea desakan semua akan main daripada golongan 15-40. Desakan selepas umur lebih kurang dalam 50-60, dia tak ada desakan Cik Aziz. Dia mungkin dia akan duduk dalam apa pelbagai platform yang ada, takat tu saja. So dia tak ada dah tak mendesak. Dia mencari peluang untuk kehidupan yang lebih selesa, relax, santai, boleh pergi masjid, boleh surau, relax dengan masyarakat yang ada saja. Dia tak perlu dah konteks dia nak membesarkan. So konteks orang belia ni adalah konteks yang lebih besar Cik Aziz. Sebab tu desakan tu betul kepada golongan yang dikatakan golongan belia. Golongan mendesak. Ya betul. Memang kena desak supaya benda ni related dengan kerajaan. Kita ni anak kepada kerajaan. So dia kena bagi panelist tu, kena bagi orang kata apa, lebih banyak bersuara, berjumpaan dan sebagainya. Okey. Itulah platform Majlis Perundingan Belia atau Parlimen Belia. Gunakan platform yang ada dah memang okey platform ni, gunakan sebaik mungkin. Itu saja bagi pandangan saya. Kalau tak ada platform tu, macam mana kita nak sampai ke atas? Majlis Perundingan Belia Daerah. Ada Majlis Belia Daerah yang akan handle bersama dengan pejabat daerah. Majlis Perundingan Belia Negeri. Dia ada pejabat menteri besar dan juga Majlis Perundingan Belia Negeri. So Majlis Perundingan Belia Negara, dia ada Kementerian Belia dan Sukan. Di bawah Menteri Belia dan Sukan. Dia akan disuarakan benda ni. Impact kepada kehidupan masyarakat yang golongan belia ni, yang susah, yang perlukan dan sebagainya. Tekanan-tekanan tu supaya kerajaan lebih nampak, efisienkan benda ni supaya semua orang terkena. Okey. Golongan yang membawa konsep ekonomi ni sebenarnya golongan 15-40. Kalau golongan 15-40 ni tak diberi jolokan ekonomi yang sustainable, macam mana kerajaan ataupun negara nak sustain dalam konteks ekonomi? Golongan belia adalah golongan yang membeli, menjual dan juga mendesak. Mereka ni yang akan menggunakan kekuatan ekonomi membeli dan sebagainya. Jadi itu kita kena gunakan platform tu supaya yang dikatakan apa hama tu nak dia. Apa yang kerajaan kena tengok kesesuaian kepada golongan belia. Itu je sebenarnya. Ya, apa hang mau ni ditujukan kepada siapa sebenarnya sesuai dalam konteks kita hari ni? Okey, bagi saya ada dua konteks. Kerajaan apa hang mau pada konteks kerajaan, dia kena tengok golongan yang dikatakan golongan belia ni nak apa. Apa hang mau. So daripada apa hang mau dalam konteks belia ni, belia tu dia kena cakap apa yang dia mau. Itu Cik Lan, mungkin nak tambah sikit Cik Lan, sikit. Sebab masa sikit kita tinggal kita ada 2-3 minit lah untuk closing. Okey. Saya ambil kesempatan di sinilah. Kalau kata ada yang pihak berwajib dengar, saya sarankan kepada kerajaan pada hari ini, kita ada jabatan ataupun Kementerian Belia dan Sukan. Betul? KBS. Kita ada Kementerian Belia dan Sukan. Tapi apabila kita tengok Kementerian Belia dan Sukan pada hari ini, dia lebih pada berat pada sukan. Lebih pada hobi untuk kita tengok bersukan. Saya sarankan supaya kerajaan asingkan kementerian ni, Kementerian Belia dan juga Kementerian Sukan. Kerana kita percaya sebab peruntukan selalunya dia akan bagi kepada Kementerian Belia dan Sukan. Apa yang saya nampak, dia berat pada peruntukan tu banyak ke arah sukan. Supaya kita nak pergi ke sukan C, Commonwealth dan sebagainya. Belia di Malaysia ni tak dapat dibela dengan sewajarnya. Saya sarankan supaya kementerian ini diasingkan dan Kementerian Belia itu mestilah diuruskan oleh golongan yang berumur 40 tahun ke bawah. Bukan saja mereka ini saja, malah setiap pentadbiran sama ada di peringkat kementerian jabatan di peringkat negeri, semua mestilah yang berumur 40 tahun ke bawah. Barulah kita faham suara anak muda ni apa hang nak. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Itu pandangan saya lah.
Saya setuju. Sebab apa? Kementerian Belia dan Sukan, belia ni adalah merujuk pada orang. Kepada manusia. Betul tak? Sukan ni merujuk kepada benda yang dilakukan oleh orang. Jadi ini satu benda yang kadang orang keliru. Adakah dia belia yang bersukan saja ke bagaimana? Macam kita ada Kementerian Pembangunan Wanita kalau tak salah. Betul Betul. Kementerian Pembangunan Ya. Wanita, kita tak ada Kementerian Pembangunan Lelaki. Tak ada. Tak perlu ke apa? Cik Zam? Soalan ni berat je. Saya Bagi memang saya- selalu ajukan kepada pihak kerajaan soalan-soalan yang berat kan. Silakan. Ya. Kalau soalan macam ni saya rasa macam kalau setujunya jadi saya rasa kalau wanita ada, lelaki tu biar ada. Senang kan. Maksudnya dua-dua boleh fikir kan. Orang kata apa? Macam orang kata apa, fikir. Benda ni perlu imbangkan lelaki dan wanita. Supaya dua-dua dia situasi berbeza. Wanita kalau bekerja macam mana pun, kalau yang single tu lain lah. Maksudnya dia single mama ke apa kan, dia terpaksa bekerja lebih lah. Kalau untuk wanita yang berkahwin, dia mesti mengharapkan kepada suami dia. Suami dia yang akan mencari dan sebagainya. So macam tu. Lelaki, kementerian lelaki perlu diwujudkan. Nah, lebih kurang macam tu lah. Pandai-pandai lah dia nak letak nama apa. Saya mana tahu kan. Okey, jadi alright. Jadi sangat bagus perbincangan ni. So hopefully kita boleh ada lagi perbincangan lain dengan tajuk yang mungkin lebih kurang sama ataupun lain sedikit supaya dapat manfaat. Sebab apa lontaran-lontaran daripada orang yang berani bersuara ni tak ramai. Ramai yang berani bersuara hanya dalam FB boleh komen-komen orang. Ini terlalu ramai. Saya dah jumpa terlalu ramai. Dan untuk jadi golongan macam kita ni, kita mesti persetankan semua apa kata orang-orang yang kita rasa benda itu kita tak berdosa, kita buat je lah. Betul tak So kita bagi pendapat. Kita bukannya berpiket ataupun mendesak dalam bentuk yang tidak dipersetujui. Jadi ramai sebenarnya. Saya sebenarnya adalah pemidato sejak sekolah rendah, for your information. Sejak sekolah rendah saya boleh bercakap tanpa teks. Memang cita-cita saya dulu, saya pernah nak menjadi menteri dulu kan, Perdana Menteri dulu. Jadi saya cerita kat sini, saya tak berminat langsung menjadi Perdana Menteri dan saya menolak beberapa parti yang ada sebenarnya pernah melamar saya dan saya belum lagi terbuka hatilah untuk berjuang dalam parti politik dan sebagainya. Mungkin belum ataupun mungkin tak. Jadi itu semua pendirian masing-masing. Jadi tidak ada jadi masalah. Jadi kerja saya adalah bercakap dan membuat konsultansi selama yang secara full time company sendiri adalah 22 tahun. Jadi saya dah jumpa terlalu ramai orang dan kita nak sebenarnya adalah orang yang boleh bercakap dengan baik, boleh melaksanakan dengan baik, boleh planning dengan baik. Maknanya dia apa dia cakap tu dia boleh buat. Walaupun dia tak boleh buat, mungkin dia boleh salurkan benda ni, logik untuk dibuat dan orang pun ambil. Jadi tugas kita kadang-kadang kita cakap je. Orang nak buat tak buat, nak buat macam mana? Sebab kadang bukan kita punya under control kita, beyond our control. Jadi sebenarnya kita dah nak habis ni. Mungkin bagi yang baru masuk, Cik Alimi Abdul Muttalib, up, dia kata Jadi ada Cik Alimi kata, belia adalah golongan yang kritikal, dia kata. Last. Belia adalah golongan yang kritikal terhadap perkembangan isu semasa negara. Dan masing-masing mereka mempunyai kehendak sendiri. Dia ada kehendak sendirilah. Macam mana 4B? 4B Majlis Belia dan lain-lain mahu bergerak dan bersaing dengan kepelbagaian ideologi yang ada pada belia abad ini. Berat abad ini. Jadi jawapan ringkas mungkin Cik Lan 1 minit, Cik Zam 1 minit. Tak boleh lama sebab saya pun ada program lain selepas ini. Silakan. Cik Lan 1 minit. Cik Zam dulu kot, Cik Zam dulu. Okey, Cik Zam. Nampak berat Cik Lan tolak tepi. Mana Cik? Okey macam ni lah sebenarnya. Okey, dia jangan lari kepada paksi lah. Kadang-kadang kita ni, kita hidup dalam pertubuhan belia, dalam golongan-golongan pertubuhan belia, majlis belia 4B dan sebagainya. Saya dilahirkan dalam konteks 4B. Saya join 4B daripada umur 8 tahun Cik Aziz. Sampai sekarang. 4B ni mungkin ramai belia yang tak tahu. 4B tu maksud apa? Cakap sikit. Okey, 4B ni bersatu, belajar, bekerja dan berkhidmat. Mungkin sekarang ni saya dah di penghujung dalam konteks leadership untuk 4B, saya dalam konteks berkhidmat. So sekarang ni saya ada program-program yang saya buat untuk mencari leadership yang akan datang untuk menggantikan golongan macam saya ni dalam konteks leadership. Okey, bersatu, belajar, bekerja, berkhidmat. Okey, boleh faham Itu dia punya moto dia.
So slogan dia, kita ada bergerak. Selalunya kalau Cik Aziz tengok dalam program-program Belia 4B, last kali dia kata sahutlah seruan gerakan Belia 4B Malaysia. Bergerak. Maksudnya ramai-ramai akan sebut apa ni seruan tu, gerak. So saya bagi petik, saya patah balik daripada segi konsep apa yang ditanya oleh Alimi Abdul Muttalib ni. So dia tanya macam mana Belia 4B Majlis Belia Daerah dalam mampu bergerak dan bersaing dengan kepelbagaian ideologi yang ada pada Belia pada abad ni. So kita kena jangan lari kepada paksi pertubuhan tu. Pertubuhan dia mesti ada perlembagaan dia. Perlembagaan dia dah beritahu jelas. Pertubuhan ni adalah berkonsepkan apa. Kita konsep macam 4B, kita masyarakat. Kita ada gerak, Cik Aziz. Kita ada 21 jenis gerak. Gerak penerbangan, gerak masyarakat, gerak sukan, gerak belia, gerak pendaftaran, gerak macam-macam gerak. 21 gerak. So kita follow dengan gerak tu. Kita takkan lari paksi. Seperti mana Majlis Belia. Saya pun biasa duduk dalam penolong setiausaha Majlis Belia Negeri Kedah. So Cik Aziz, sebelum Cik Lan, saya setiausaha Majlis Belia Negeri Kedah. So saya pun faham konteks Majlis Belia Negeri Kedah. Majlis Belia ni adalah untuk menghubungkan, menggabungkan seluruh pertubuhan belia. Itu yang dipanggilkan gabungan pertubuhan belia di dalam Majlis Belia. Itu jangan lari pada jangan lari paksi. Untuk orang-orang yang nampak macam beliau ni, dia ni bawa pembawakan macam ni, kawan ni bawa pembawakan macam ni, jangan argue pembawakan mereka disebabkan mereka bergerak mengikut perlembagaan yang dikhususkan kepada mereka. Okey, faham. Alright, thank you Cik Zam. Mungkin Cik Azlan pendek sikit 30 saat ke? Okey, baik. Padalah dengan 4B, dia mula dia kena bersatu dalam belia ni, bersatu. Lepas bersatu, bila bersatu dia kena belajar. Bila dah belajar, dah pandai, dia kena bekerja. Dan akhirnya dia kena berkhidmat. Itulah satu SOP dalam persatuan belia. Dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni, dia ada pelbagai ideologi politik. Kita ada pelbagai. Dalam tu kita ada pelbagai. Bukan kita hanya menjuruskan kepada satu politik. Tapi di peringkat negeri ni, Majlis Belia Negeri Kedah ni, dia mestilah government of the day. Makna kata siapa saja kerajaan pada hari itu, kita kena follow saja. Untuk kita bawa suara ataupun hasrat kerajaan ni. Itulah pandangan sedikit daripada saya. Makna kata kita ideologi politik, kita jarang kita serap masuk dalam Majlis Belia. Kita takut perpecahan ataupun pengurusan tu tak eloklah, tak stabil. Ada pergaduhan dan sebagainya. Dan saya pernah juga berpesan kepada semua persatuan di peringkat negeri Kedah ni, jikalau ada sebarang permasalahan, marilah kita berbincang secara adik-beradik. InsyaAllah apa saja masalah, apabila kita berbincang, dia akan selesai dengan cara cantik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alright. Jadi kita nak buat closing sikit. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Jadi saya sarankan tolong share, like dan boleh follow kita punya FB Aziz Basiran -AB. InsyaAllah kita, kalau Cik Zam dengan Cik Azlan sudi, kita boleh panggil lagi untuk kita berbincang topik-topik yang lebih dalam tapi spesifik, yang mungkin lebih runcing. Jadi kita boleh rungkaikan ataupun mungkin dia macam ni. Mungkin yang view hari ni secara live tak ramai dengan mereka bekerja dan sebagainya. Jadi tapi benda ni akan a few thousand orang dia akan tengok benda ni. Dia akan tengok benda ni, dan even KBS pun pernah juga memanggil saya untuk buat FB live berkenaan kerjaya di KBS a few months ago. Alright, jadi terima kasih pada Cik Azlan, pada Cik Zam Aragon. Mungkin Cik Zam nak ucap apa kita penutupan ni, silakan. Saya sangat berterima kasihlah atas invitation daripada Cik Aziz ni untuk program FB Live ni. Kami pun bukanlah kami nak menonjolkan ataupun dan sebagainya. Kita secara santai, saya telefon Lan setuju untuk join sekali. Semata-mata mungkin kita nak bersembang dalam konteks ideologi yang kita bawa. Contoh saya bawa dalam ideologi belia dalam pertubuhan. Saya juga pernah duduk dalam berbagai-bagai jenis pertubuhan. Saya pun pernah pengurusi JKKP, saya pernah ketua cawangan, saya pernah dan sebagainya. So saya faham. So kita mungkin sharing dan caring lah. Dalam konsep ni, saya ucap terima kasih kepada Encik Aziz Basiran ataupun AB Premier yang saya kenal. Orang yang cukup agresif, committed dalam konteks-konteks kerjaya. Saya bersetuju kalau program ni diteruskan. Kalau tak daripada kami, mungkinlah saya boleh kenalkan kepada pengurusi, presiden dan sebagainya, supaya mereka tu pula yang akan join dalam program-program macam ni, supaya kita dapat imbuhan ataupun kita just share. Kita perlu share benda-benda apa yang kita tahu supaya orang lain pun tahu.
sama-sama share. Kita tak perlulah kita nak pendam untuk kepentingan diri dan sebagainya. Ilmu selagi kita share, selagi itu akan banyak kita yang kita dapat. Sekian, terima kasih. Betul. Terima kasih juga pada Cik Zam sebab sesi ni untuk pengetahuan semua tiada bayaran. Saya pun tidak ambil apa bayaran dan Cik Zam pun tiada apa-apa bayaran. So ini benda yang kami nak lakukan. Dan kadang-kadang mungkin manfaat dia sedikit tetapi kadang-kadang dia sangat bernilai pada setengah orang yang dapat mendengar ataupun benda tu lalu kat dia. So ini benda-benda yang kadang dia orang nanti tapi mungkin pada setengah orang dia tidak memberi apa-apa dan hanya mungkin membuang masa pada mereka. Pada saya tidak ada masalah. Terima kasih Cik Zam. Jangan keluar dulu. Cik Lan, silakan kata-kata apa-apa. Sikit. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Tuan Aziz Basiran. Mungkin kali pertama saya dengar lah. Tujuan saya bersetuju untuk bersama-sama pun untuk maklumat juga. Ini kali pertama saya live dalam Facebook. Itu saya live dalam Facebook. Tujuan saya setuju kerana kita tengok beliau pada zaman sekarang ni masalahnya sangat-sangat merisaukan lah. Sangat-sangat merisaukan. Sebab tu saya berpesan kepada ibu bapa ataupun saudara-saudara yang ada adik-adik ataupun anak-anak yang lepasan SPM ni, janganlah biarkan mereka ni pergi secara bersendirian. Kita takut mereka ni tersasar. Sebab itulah kalau kata dia cemerlang dalam akademik, okey, tak ada masalah. Dia boleh teruskan pembelajaran dia. Dia kalau masalah dalam akademik ni, macam saya beritahu tadi, kita ada latihan-latihan ataupun institut yang boleh terima mereka untuk mengajar dalam sektor kemahiran masing-masing. Saya itu yang paling risau lah. Saya tengok bila tengok zaman sekarang ni sampai nak promote apa dalam Facebook, promote barang pun kita nak risau. Seperti yang kita sedia maklum lah, sehingga kan agamawan kita tegur pun tak diendahkan. Itu sangat merisaukan kita lah, terutamanya di peringkat kita ni, dekat beliau. Setakat itu sajalah dari saya. Alright, jadi terima kasih juga Cik Lan kerana program ini pun tidak berbayar dan jangan tunggu masa nanti apabila benda ni sudah popular dan berbayar, masa tu baru kita nak join. Itu dah satu kerugian. Alright, jadi saya adalah orang yang sangat simple. Saya buat saja apa perkara yang janji benda tu tak salah. Dan saya adalah orang yang sangat suka apabila semua orang berjaya. Sebab bila orang semua berjaya, kita pun turut gembira dan kita pun tak susah, dia pun tak menyusahkan kita tak menyusahkan dia. Hidup dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita pergi kedai makan semua berebut nak bayar. Ini benda-benda yang sangat bagus sebenarnya. Jadi ini benda-benda yang perlu kita perjuangkan. Jadi saya sangat suka kalau orang berjaya. Cuma kalau nak berjaya tu agak-agak lah, maybe lah ada orang yang dia 2-3 hari berniaga dah tu billionaire. Mungkin ada lah kan, tapi tak ramai. Sebab dunia ni makin cepat. Dia orang ni pun nak kaya makin cepat. Dia tengok itu founder tu meletup. Dia tak tahu founder tu macam mana. Tentang meletup atau tidak. Bagaimana dia berjuang. Dan mungkin daripada ribuan founder, dia seorang je yang kaya cepat. So yang lain semua lambat bangun. Jadi itulah. So saya pun pernah melalui zaman belia. Dan benda ni memang sangat mencabar dalam kehidupan kita. Dan kesabaran itu adalah salah satu kunci dalam kehidupan yang sangat penting lah. Alright. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita nak cari pemenang di sini. Pemenang kita akan bagi hadiah. Tolong ambil baju motif. Okay, kita akan bawa hadiah. Saya rasa saya akan bagi baju lah kali ni. Saya akan bagi t-shirt. Mungkin Cik Lan nanti kita, kalau saya turun ke Kedah ataupun you ada turun ke ibu kota. So, Boleh. Di mana? So kita boleh berjumpa sebab sekarang ni kita berada di FB. Berada di FB live tapi saya yakin bahawa Cik Azlan Mak Desa sebenarnya wujud di dunia yang nyata sebab saya ramai juga kawan di FB tu sebahagian ni macam bukan dia sebenarnya bukan dia. Okey, jadi kita akan bagi baju lah satu. Baju ni baju motif so color apa kita bagi je lah nanti kepada pemenang. Nanti kita punya tim akan pilih pemenang. Siapa pemenang dia? Siapa nama dia? Cik Amin Okey, pemenang dia adalah Cik Amin Furfukoi. Apa? Cik Amin Furfukoi akan dapat baju-baju ni ada banyak color apa semua. Kita akan post cuma Cik Amin Furfukoi. So kat FB tu nanti macam mana kena kontak pihak kami kontak pihak kami. Boleh tak? Saya kenal jadi. You kenal? Ya kenal. Kenal minta dia WhatsApp saya lah. Sebab saya nombor WhatsApp saya tak nak letak kat sini. Macam-macam scammer call. Macam pagi-pagi dia dah call apa semua. Jadi saya nak layan dan jadi sekarang ni nanti bagi saiz
Saiz. Bagi saiz lah. WhatsApp. So kalau dia rajin WhatsApp nanti sebab dia ada banyak color ni. Ini original Ini bukan yang main chop pergi printing aja. Ini adalah motif yang memang dibenarkan dan ada chop motif ni ada license Dan kita akan bagi selai lah. Kita akan bagi selai. Harga dia sebenarnya di pasaran RM99. Alright. Jadi terima kasih Cik Zam. Cik Azlan Mak Desa. Jadi terima kasih kepada semua. Semoga program kita ni ada manfaat dan beri kebaikan. Sekian saja. Minta maaf zahir batin daripada saya juga. Terima kasih kepada semua. Halalkan semua dan juga maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you all. I love you all.